Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa' wal intifa' wal ifada wal istifadah wal hasalat masuk kitabillahi wa sunnati rasulih ibtiga wajlah qurbihi wa sawabihi ila hadrati sayyidina wa syafi'ina rasulillah Muhammadin abdullah wa sallam wa sunni ila ruhil imam bil hamid Muhammad bin Ahmad al-Ghazali wa ila ruhi bisan bin Abdullah bin Umar asy-Syatili wa ila arwahi walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimina ammah wa man ammara hadzal masjid sabiqan wa lahiqan wa man tasaddaqa fihi wa man abadallaha fihi innallaha yataghashahum birrahmah wal maghfirah wa yaskinuhul jannah wa yahtimu lana wa lakum bil husna fi khairin wa lutfin wa afiyah wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, muslimin, muslimat, hadirin, hadirat, tuan-tuan, puan-puan rahimakumullah. Alhamdulillah, insyaallah pada kesempatan kali ini kita teruskan daripada pengajian kitab Ayyuhal Walad, nasihat-nasihat Al-Imam Ghazali yang terhimpun dalam buku Ayyuhal Walad ini. Sebelum ini sudah kita kongsikan nasihat, tepatnya nasihat yang kelima, mengenai nasihat Imam Ghazali untuk kita mengikhlaskan niat. Ikhlaskan niatmu. Yang bermaksud Imam Ghazali menyuruh atau meminta kita bila kita nak melakukan satu amal ibadah, satu bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tanya pada diri kita sendiri apa yang menjadi faktor pendorong kepada amal perbuatan tadi. Maknanya bila kita ingin bersedekah, agak-agak apa yang menjadi pendorong kita sampai kita ni nak sedekah. Imam Ghazali memberi nasihat kepada anak muridnya, ketika anak murid ini rajin belajar, rajin ulang kaji, menghafal semuanya, Imam Ghazali menyuruh tanya pada diri awak sendiri, apa yang menjadi faktor pendorong awak ni bangun malam nak belajar semuanya? Adakah setakat hanya untuk mendapatkan title tertentu atau untuk mendapatkan pujian dan sanjungan daripada manusia? Disuruh tanya balik. Seperti itu juga ini berlaku pada kita semua. Kalau kita ketika nak berbuat satu amal ibadah atau ketaatan, agak-agak apa pendorongnya? Adakah kita yang mendorong kita adalah untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan pahala daripada Allah, untuk mendapatkan rahmat daripada Allah, ataukah hanya mendapatkan pujian atau sanjungan daripada manusia? Sebab kalau nak tanya, ramai daripada manusia ni, dia Masya Allah ramai orang baik, tapi tak banyak yang baik niatnya. Ramai yang suka umrah sampai 7-8 kali, bahkan berbelas kali dia umrah. Tapi na'udzubillah min zalik, apabila terdapat niat yang dia hanya ingin mendapatkan pujian, orang ni orang baik,
orang ni orang soleh, orang ni banyak duit, orang ni habiskan duit di jalan Allah. Akhirnya apa? Sia-sialah umrah tersebut. Al-Imam Abdullah bin Alwi Muhammad Al-Haddad pernah diminta satu pendapat. Ada seseorang yang ingin membina masjid di kota Tarim ni, di kota Hadramut. Ada orang nak bina masjid. Akhirnya dia datang jumpa Imam Haddad, berkata, "Ya Imam, saya ni alhamdulillah ada rezeki dan ada keinginan nak bina masjid. Apa pendapat Imam? Kat mana tempat yang sesuai?" Dia katakan, "Kalau saya cadangkan di kampung saya." "Kampung awak kat mana?" "Kampung saya di sini dan sini." Imam Haddad tahu kampung tu dah banyak masjid, tapi ramai fakir miskin kat sana yang perlu bantuan. Akhirnya Imam Haddad macam ni, tanya balik ke dia, "Baik, awak ni nak bina masjid, tujuannya apa? Ini yang menjadi pendorong nak bina masjid ni apa? Niat awak ni apa?" "Saya nak mengharap ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ingin mendapat pahala daripada Allah." Akhirnya Imam Haddad berkata, macam ni, "Kalau awak memang ingin dapat pahala, bagi duit tersebut, bagi duit tu kepada saya. Saya akan gunakan kepada satu amal yang pahalanya lebih besar daripada bina masjid. Contohnya anak-anak yatim, ibu-ibu tunggal, ibu tunggal yang tak ada orang beri nafkah kepadanya, anak yatim yang tak ada menjamin biaya pendidikan ke atasnya." Akhirnya orang ni setelah pahalanya lagi besar memang daripada bina masjid, sebab masjid sedia ada, dah ada masjid tersebut, dan ada yang lebih memerlukan daripada masjid tadi. Akhirnya orang tersebut berkata, "Kalau bukan masjid, susah juga ya." Akhirnya Imam Haddad tahu orang ni hanya nak bagi nama kat masjid, nanti masjid ni nama dia. Kan ada selalunya kalau bina masjid ada nama seseorang, ada yang tak juga, ya. Selalunya nanti dia akan bubuh sains tanda tangan macam tu di masjid, atau inilah penderma, atau dikenal istilahnya. Akhirnya Imam Haddad berkata, "Bila awak memang tak ada keinginan dapat pahala, ambil duit awak buat suka hati ya. Nak buat apa?" Sebab kenapa? Sebab kalau dah salah niat ini bahaya. Khususnya umrah ya, khususnya umrah juga. Sebelum kita melaksanakan umrah sunnah, bukan umrah wajib, kita kena perhatikan keluarga kita. Jangan asyik ulang-alik Mekah Madinah hampir tiap tahun, kan? Dia ulang-alik atau 2 tahun sekali, banyak kali dia pergi umrah. Akan tapi ada mak ayah, atau ada mak dia, atau ayah dia, atau adik-beradik dia tengah terbaring di hospital perlu biaya. Ini kita kena tanya dulu, awak nak umrah ni nak apa? Nak pahala? Awak biayai mak awak ni, awak biayai adik-beradik awak ni. Awak kan dah umrah hari tu, yang wajib sudah, yang sunnah pun pernah. Akhirnya apa? Kalau memang nak pahala, dia beri biaya kepada adiknya, adik-beradik dia, atau bahkan pakcik dia yang satu rahim dengan dia, maka pahalanya pasti lebih besar daripada melaksanakan umrah. Tapi sebab kadang kita ibadah ni ikut nafsu, ikut hawa nafsu, istilahnya tercampur. Memang saya nak ibadah juga, saya nak ditengok orang juga, nak orang nampak juga. Ini yang bahaya. Masyubun bid dunia, yakni tercampur niatnya dengan keduniaan. Akhirnya sebagian ulama mengatakan orang seperti ini endingnya tak dapat pahala nantinya. Sebagian ulama berkata macam tu. Sebab kenapa? Sebab ada yang lebih memerlukan, akan tapi dia tak serahkan kepada yang lebih penting dan lebih wajib. Oleh itu kita kalau nasihat Imam Ghazali, ikhlaskan niat. Abdullah bin Mubarak pernah mengumpulkan duit berpuluh-puluh tahun, bertahun-tahun dia kumpul duit nak pergi haji. Akhirnya alhamdulillah terkumpul banyak, cukup biaya untuk pergi haji. Dia pergi haji dengan rombongan. Dulu kena pergi dengan rombongan, dengan naik kuda, tak ada kendaraan kereta, bas atau yang lain.
naik kuda. Sebab kenapa? Kalau pergi seorang bahaya, nanti kena rompak. Kalau satu kampung dengan kampung sebelah, dengan kampung sebelah lagi, siapa yang nak pergi haji, pergi sama-sama. Jadi selamat, aman dalam perjalanan tadi. Akhirnya ada duit, pergi haji Abdullah bin Barak. Tengah perjalanan ternampak seorang perempuan yang memotong daging kambing. Kambing bangkai ni, diambil dagingnya. Tengok macam mana tahu itu kambing bangkai? Tengok leher dia tak luka. Jadi ada bangkai kambing kat tepi jalan, perempuan tu menguliti dilapah macam tu, diambil dagingnya. Akhirnya Abdul Mubarak tak boleh diam sebab seorang ulama dia tegur, wahai perempuan, ya mar'ah, itu perkara haram, jangan buat. Ini benda haram untukmu. Kata perempuan tu, Tuan ni musafir. Baik tuan tak payah sibuk dengan hal orang. Tuan pergi je lah. Suruh jalan Abdul Mubarak. Akhirnya tak boleh, ini perkara haram. Kan? Saya tak boleh diam sebab ini satu kemungkaran. Perempuan tu cakap lagi, ini haram untuk tuan tapi halal untuk saya. Dia cakap, halal untuk saya, haram untuk tuan. Jadi tuan tak payah susah-susah, tuan pergi je. Akhirnya dia pun tak puas hati, dia turun. Dia turun, dia tanya, wahai puan, tak ada halal ni pada sebahagian dan haram pada sebahagian. Bila Allah haramkan sesuatu, maka semua haram untuknya. Maka itu haram untuk semua. Akhirnya dia jelaskan, tuan ada duit, ada kemampuan nak makan. Saya di rumah ada 5 anak yatim. Saya cari kerja, tak ada kerja, cari bantuan pun tak ada orang nak bantu. Akhirnya saya jumpa bangkai kambing. Bangkai kambing. Jadi ini halal untuk saya. Kalau tak saya ambil, mati semua anak saya di rumah. Akhirnya Abdul Mubarak tengok ini bukan perempuan biasa ni, faham ilmu dia. Akhirnya untuk memastikan dia, Abdul Mubarak bertanya, rumah puan kat mana? Nak pastikan dululah, takut penipu pula. Kan kadang ada orang yang berkata, tolong saya, isteri saya sakit, tolong saya, bantu saya, anak saya sakit, minta bantuan. Isteri dia sakit. Lagi-lagi zaman sekarang ni ramai. Lala sekali ditanya, sakit ada kat mana isterinya? Kat hospital. Hospital mana? Hospital Sungai Buloh katakan. Dia ajak pergi Sungai Buloh, tak berani dia. Sebab kenapa? Bukan isteri dia yang sakit, isteri orang yang sakit. Dia hanya ingin bantuan saja. Hanya ingin bantuan. Akhirnya Abdul Mubarak ni tanya kat mana rumahnya. Mari kita pergi sana, kita tengok anak-anak tadi. Maka ditengoklah anak-anak tadi. Ada 5 orang memang. Dan ada yang baby, ada yang umur 2 tahun, ada yang 5 tahun. 5 orang. Lala sekali Abdul Mubarak berkata, dah, saya sebetulnya nak pergi haji. Tapi melihat keadaan puan dengan anak-anak ini sangat memerlukan, biaya haji semua diberikan kepadanya. Kendaraan tu diberikan juga. Dan dia cakap pada kawan-kawan, pada kawan rombongan dia, dah kalian semua pergi tinggalkan saya saja. Saya nak balik. Saya tak pergi haji. Tak jadi pergi haji. Ditanya perempuan ini, ternyata keturunan daripada Muhammad Al-Bagir bin Ali Muhammad Al-Bagir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali karamallahu wajhah binti Fatimah. Jadi sambung dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi akhirnya diberi duit tadi, yakni tambang untuk pergi haji, bagi semua kepada perempuan tadi. Dia tak pergi haji. Beberapa masa kemudian orang kampung dia yang pergi haji tadi balik semua. Sunnah bagi kita, bila ada kawan pergi haji, kita kan datang kepada dia, minta doa, minta berkat kepada dia, didoakan keberkatan apa semua. Akhirnya Abdul Mubarak pun datang ziarah ke rumah kawan-kawan yang pergi haji tadi. Abdul Mubarak doakan, mudah-mudahan Allah SWT menjadikan haji awak haji mabrur, haji yang diterima oleh Allah, segala hajat ditunaikan. Jawapan daripada kawan dia yang pergi haji, ya Abdullah, untukmu juga haji mabrur, murah rezeki. Abdul Mubarak cakap, saya tak pergi haji kan? Saya tak pergi haji. Awak jangan tipu. Masa tawaf saya nampak awak, tapi tak sempat nak tegur. Jadi nampak macam ni. Abdul Mubarak ni tawaf.
Akhirnya dia pelik. Bila masa saya pergi haji kan di rumah dia, ke rumah orang lain pula yang dikenal ziarah. Seperti itu juga jawapannya. Dia nampak ketika di Mas'a, Safa Marwah, sa'i. Ada yang nampak ketika sa'i, ada yang nampak di Arafah, ada yang nampak di Muzdalifah. Akhirnya menjadi terfikir Abdullah bin Mubarak ini. Malam-malam dia termimpi, kan? Malam-malam dia termimpi dengan suara saja, tak ada orangnya, dengan suara. Yang mana dia dengar, ya Abdullah bin Mubarak, kau jangan pelik dengan apa yang dikatakan kawan-kawanmu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat ridha dengan perbuatanmu dan Allah telah menjadikan satu malaikat yang akan haji atas namamu sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat, bukan setakat 1 tahun itu saja, sampai hari kiamat. Jadi akan ada seorang malaikat yang berbentuk manusia yang melaksanakan haji dan hajinya pahalanya diberikan kepada Abdullah bin Mubarak. Sebab kenapa? Dia tahu ibadah ikut apa yang mendorong ibadah tersebut. Dan ikhlas daripada niat. Kita ibadah kan mengharap daripada pahala Allah Subhanahu wa taala, mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu kadang orang ni nak pergi umrah, tengok mak dia sakit, di cancel umrah tu. Diambil duitnya, dijadikan biaya untuk biaya pengobatan. Itu pahalanya lebih besar. Ini yang menjadi nasihat Imam Ghazali yang kelima. Jadi kalau kita memang betul-betul ingin pahala, betul-betul ingin mendapat ridha Allah SWT, maka laksanakanlah ibadah yang lebih penting. Ibadah semua baik, tapi antara ibadah tu ada yang lebih baik dan ada yang terbaik. Nasihat yang keenam. Nasihat yang keenam iaitu tajuk dia hakikat hidup, cinta dan amal. Wahai anakku yang tercinta. Ini panggilan Imam Ghazali kepada anak muridnya. Dipanggil anak. Ini menandakan seorang guru ridha kepada anak murid. Kalau guru dah ridha kepada anak murid, maka Allah akan ridha kepada murid tersebut. Kita sebagai orang tua atau sebagai anak, ridha kita di rumah ini tergantung, ridha Allah kepada kita ini tergantung kepada kedua orang tua. Ridha Allah fi ridhal walidain. Ridha Allah ini tergantung kepada ridha kedua orang tua. Adapun seorang pelajar ilmu agama, ridha dia ketika belajar ada di ridha syekh dia, guru dia. Seperti ridhonya seorang istri, maksudnya ridhonya Allah kepada seorang istri terletak pada ridho suami. Dalam satu hadis yang bermaksud mana-mana perempuan yang meninggal dan suaminya ridha kepadanya, maka dia masuk surga. Masuk surga. Anak pun macam tu juga. Anak bila dah dapat ridha daripada orang tua, Allah juga ridha. Mungkin anak ni sebab orang tuanya dia tak sempat tahajud, dia tak sempat nak solat jamaah, solat subuh pun kadang last minute, kadang solat sunnah dia tak buat, tapi dia masya-Allah khidmat kepada dua orang tua. Dilayan betul mak ayah dia. Ridha mak ayah dia pagi-pagi dengan dia, maka Allah ridha kepada dia. Walaupun dia tak jamaah, tak solat subuh. Sebab kenapa? Bila orang tua dah ridha kepada anak, Allah juga akan ridha kepada anak tersebut. Sama dengan seorang anak murid dan seorang istri. Ini Imam Ghazali dengan panggilannya wahai anakku menandakan dia telah ridha kepada anak muridnya. Dan memang kita disunahkan untuk memanggil seseorang dengan panggilan yang membahagiakan. Panggilan yang dia kalau dipanggil tu bahagia. Itu sunnah hukumnya. Nabi Muhammad SAW kepada sahabat panggil dengan panggilan yang elok, panggilan yang baik. Bahkan kepada istrinya pun panggil dengan panggilan mesra. Nabi bila nak panggil Siti Aisyah dipanggil ya Aish. Ya Aish atau ya Humairah. Ya Humairah. Aish ni panggilan kalau sekarang mungkin sayang. Sayang, panggil istri sayang tu sunnah. Sebab kenapa? Istri kalau panggil sayang bahagia. Kita kalau bahagiakan orang kita dapat
pahala bahagia. Nabi Muhammad SAW panggil isterinya seperti juga. Tapi kadang dipanggil sayang sebab masih baru nak panggil sayang, dia tak dengar isteri. Ada suami balik lambat malam, pintu dah kunci, ketuk pintu, sayang, oh sayang, bukan pintu sayang, tak dengar dia. Kalau dipanggil hantu raya, baru dia terkejut. Oh abang dah sampai. Istilahnya janganlah kita kalau boleh panggil sayang. Ada satu kisah ni, ada atuk umur 86 tahun. Atuk umur 86 tahun. Kawan dia datang kat rumahnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan. Kawan, sahib, sahabat dia. Akhirnya suruh masuk. Setelah masuk nak order minuman, bukan order lah, nak minta minuman kepada isterinya. Panggil. Sayang, oh sayang. Ni abang ada kawan datang ni. Tolong buatkan air, ambilkan kuih kat belakang tu. Akhirnya dibuatkan air, dibawakan kuih. Terima kasih sayang, masuk isterinya. Dah umur 86 tahun. Isteri dia bawah 80, atas 70. Samalah nenek juga. Ya. Last sekali selepas terima kasih sayang, kawan tu cakap, "Bro, bila masa awak kawan panggil sayang kepada isteri ni?" Kata atuk tadi, "Jangan bising, saya lupa nama dia." Saya lupa. Jadi atuk ni suka kahwin dia. Kahwin tu banyak kahwin, lupa nama salah satu isteri ni siapa. Jadi nak senang sayang. Tapi alhasil panggil sayang tu sunnah ya. Panggil sayang tu sunnah. Seperti Imam Ghazali panggil, walaupun kita benci, jangan panggil panggilan yang buruk yang Allah SWT sangat tak suka dengan perkara tersebut. Nasihat yang keenam ini nasihat yang singkat sebetulnya. Hiduplah engkau sesuka-suka hatimu kerana engkau pasti akan mati. Dan cintailah apa saja yang engkau kehendaki kerana engkau pasti akan berpisah dengannya. Dan buatlah apa sahaja yang engkau kehendaki kerana engkau pasti akan dibalas mengikut amal perbuatanmu. Jadi nasihat ni singkat saja. Ada 3 poin yang diberikan oleh Imam Ghazali di nasihat yang ke-6 ni. Yang pertama, hiduplah engkau sesuka hatimu kerana engkau pasti akan mati. Kita suruh hidup suka hati sudah. Nak jadi kaya, tafadhol, sila. Nak jadi miskin, sila. Nak jadi penjahat, silakan. Nak jadi orang baik, cari hidup lah. Ikut suka hati. Nak solat boleh, tak nak solat, ya bukan maksudnya Imam Ghazali tak solat, orang tak solat membolehkan Imam Ghazali, tak cakap macam tu. Istilahnya kalimat yang terkandung dalam ni sangat luas. Hiduplah sesuka hatimu, tapi ingat awak pasti mati. Nak minum arak, silakan. Nak makan apa saja silakan. Riba, haram, apa semua, bantai semua. Tapi ingat, mati nanti. Istilahnya, bila nasihat seperti ini, ya kena tahu apa tujuan hidupnya. Allah SWT dalam surah Al-Mulk berfirman dalam awal-awal surah, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Supaya tahu apa tujuan Allah memberikan kehidupan pada manusia dan mematikannya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum, tujuannya untuk menguji kalian. Ujian untuk apa? Liyabluwakum ayyukum, mana-mana di antara kalian ahsanu amala, yang paling baik amalnya. Jadi tujuan kehidupan adalah berusaha untuk memperbaiki amal. Tujuan hidup adalah berusaha untuk memperbaiki amal, bukan memperbanyak amal. Sebab di sini disebut liyabluwakum ayyukum ahsanu, bukan aksaru. Kalau aksar itu banyak, kasir, banyak. Bukan dicabar untuk mana dari kalian yang banyak amal, tak. Ayyukum ahsanu amalah. Ini berkaitan dengan nasihat sebelumnya. Bila nasihat sebelumnya ikhlas, ini berkaitan. Bila awak nak buat amal, maka kena buat yang terbaik. Ahsanu amala. Masya-Allah. Dan amal tak mesti solat saja. Kalau macam tu saya solat, tak mesti. Yang namanya amal tu lain dengan taat, ya.
Setiap amal bukan taat, tak mesti taat dan tak sebaliknya. Ada ketaatan yang bukan satu perbuatan. Contohnya kita berucap atau bertasbih, berzikir. Itu bukan perbuatan tapi perkataan. Tapi amal ni lebih kepada aktiviti. Lebih kepada aktiviti kita. Jadi apapun aktiviti kita, jadikan terbaik di hadapan atau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita nak buat apa sekarang ni? Kita nak buat apa? Kehidupan kan pasti beramal, yakni kita perlu makan, perlu pergi pasar, perlu kerja. Jadikan semuanya dalam bentuk kebaikan. Oh, saya nak kahwin, ya kahwin dalam bentuk niat yang baik. Oh, isteri tengah mengandung, mengandung pun kalau niat dia baik, maksudnya ketika kahwin niat dapat keturunan, meneruskan daripada zuriat atau umat Nabi Muhammad SAW, akhirnya dia hamil, dan perempuan yang hamil ni adalah perempuan yang tengah ibadah maknanya. Sebab kenapa? Buktinya apa? Buktinya kalau perempuan ni mati sebab kehamilannya, dia dikira syahid. Oleh sebab itu orang dulu ramai anaknya. Yang ditengok bukan nak makan apa anaknya, tapi pahalanya. Kalau sekarang kan lain sudah. Sekarang pandangan orang sekarang kalau ada anak jadi bebanan hidup. Bebanan hidup, sekolah dah mahal. Belum bulanan dia nanti dan yang lain. Akhirnya anak dia hadkan limit. Kalau orang dulu kan ada yang 11, ada yang 13, bahkan ada yang 35. Ada yang 35 daripada isteri 4. Isteri 1 mungkin penat lah, kasihan, kena tambah kilang dah. 1, 2, 3 jadi 4. Tapi kawan saya Melaka kan, di Melaka Ustaz Zul, adik-beradik dia 13 anak dia. Ustaz berapa? Saya rahsia. On the way kat sana. Kalau saya sekarang masih 2 dan nak 3. InsyaAllah saya target 11, tak banyak-banyak. 11 ni kalau main bola ya anak saya semua sudah. Daripada belakang sampai depan semua anak saya. Kan winning 11. Tapi insyaAllah janji kita tak ada niat nak apa-apa membuat anak, nak memperbanyak. Takasaru fa inni mubahikum yaumal, ya, Nabi bersabda, perbanyaklah anak tu. Sesungguhnya nanti saya sangat bangga dengan umatku di hari kiamat. Itu niat Nabi Muhammad SAW. Tapi semuanya keputusan ada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Alhasil amal apa saja yang kita buat kena laksanakan dengan cara dan masa dan tempat yang terbaik. Cara yang terbaik. Semampunya kan, semampunya. Contohnya solat duha misalkan, atau solat witir. Solat witir kan kalau kita mampunya selepas isyak, sebab sebelum subuh tak confirm bangun kita. Kalau pas isyak kita confirm bangun boleh buat. Ya sudah, afdal bagi kita lepas isyak. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu sama dengan Sayyidina Utsman. Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Utsman ni sama. Solat witir sebelum tidur. Adapun Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali, dia solat witir selepas tidur. Maknanya dia pasti bangun sebelum subuh. Bangun selepas subuh. Ya, kita pilihan. Kita pilihan. Istilahnya laksanakan amal tersebut dengan cara terbaik, dengan waktu terbaik, tempat yang terbaik. Tempat yang terbaik maksudnya apa? Maksudnya contoh kita solat 5 waktu. Di awal waktu masanya. Tempatnya yang afdal kat mana? Di masjid. Kalau sekiranya mampu. Yang paling afdal dengan keadaannya, yang paling ramai jamaahnya. Kan kalau jamaah ni solat berjamaah itu paling afdal, yang paling afdal lagi paling ramai jamaahnya. Sekiranya tak ada perkara yang kemakruhan yang dibuat oleh imam. Contohnya seperti imam di sini atau imam surau-surau kita ini, insya-Allah semua istilahnya kemakruhan ni ahli bid'ah lah. Kalau ahli bid'ah menjadi imam, kita lebih afdal kita pindah ke yang lebih sedikit. Alhasil jamaah, solat jamaah ni afdalnya adalah yang paling ramai jamaahnya. Jadi kalau kita hidup di antara 2 masjid,
antara dua masjid atau antara masjid dan surau. Yang masjid dan surau tak boleh bandingkan sebab masjid ni adalah rumah Allah SWT. Antara dua masjid atau antara dua surau. Tengok jamaahnya yang paling ramai yang mana satu? Yang sana yang lebih berpeluang untuk diterima oleh Allah SWT. Ini yang dimaksud ayyukum ahsanu amala. Pak pilih yang paling baik waktunya, keadaannya dan tempatnya. Tapi tak semuanya mesti waktu sedekah bila Ustaz? Ya tak mesti juga. Waktu sedekah memang ada ketika diperlukan. Diperlukan. Seperti tadi ada orang yang sakit sangat memerlukan, itu waktu paling afdal sudah. Tapi bukan Ramadan Ustaz. Ya jangan tunggu Ramadan. Ramadan mati orang ni. Ya. Orang ni mati sakit bulan Muharram, kita nak bantu dia bulan Ramadan. 8 bulan suruh diam di hospital. Ya tak boleh juga. Tapi kalau memang Ramadan tu waktu yang memang khusus untuk sedekah. Tapi orang sakit ni jangan tunggu waktu. Jangan tunggu waktu, kita membantunya. Baik. Itu secara singkat. Yang kedua, cintailah apa saja yang kau kehendaki kerana engkau pasti akan berpisah dengannya. Nak cinta bolehlah, nak cinta apa saja. Saya cinta rumah saya Ustaz, cantik Ustaz, saya dah renovate. Boleh. Saya cinta kereta saya baru beli, saya pun dah modified semua, dah tukar tayar, rim apa semua. Boleh juga. Saya cinta isteri saya, boleh cintai semua. Tapi ingat, pasti kita berpisah dengannya. Satu yang tak akan berpisah dengan kita adalah amal baik. Bila seseorang ini mati nantinya, maka akan ikut dengannya hartanya, keluarganya dan amalnya. Dua akan meninggalkannya dan satu kekal bersamanya. Anak istrinya mungkin akan kahwin atau suaminya akan kahwin dengan orang lain. Anaknya juga akan meninggalkannya, balik ke rumah. Rumahnya juga kereta yang dia bawa tu akan meninggalkannya juga, mungkin akan dijual atau yang lain. Tapi satu yang kekal bersama dia adalah amal. Maksudnya bila nak cinta tu, cinta amal. Cinta amal. Jangan setakat kita suka nak renovate rumah di dunia, tapi renovatelah rumah akhirat kita. Jangan kita hanya setakat suka beli tanah, tapi juga belilah tanah di akhirat kita. Macam mana nak beli tanah di akhirat? Dengan bermacam-macam ibadah. Termasuklah kita wakafkan tanah kita kepada anak-anak yatim, mungkin kepada satu masjid, surau, kita wakafkan semuanya. Nantinya Allah SWT akan menggantinya di akhirat. Cintailah apa saja yang kamu nak cintai, tapi ingatlah kamu pasti berpisah dengan apa yang kau cintai. Maka cinta sesuatu yang kekal untuk kita cintai adalah amal tadi. Yang ketiga, dan buatlah apa saja yang engkau kehendaki kerana engkau pasti akan dibalas mengikut amal perbuatanmu. Buatlah suka hatimu. Awak ada jiran, buatlah dengan jiran suka hati. Awak nak ganggu dia, awak nak fitnah dia, awak nak caci dia, suka. Sebab kenapa saya cakap jiran? Sebab jiran ni adalah manusia pertama yang akan menuntut kita. Awalul khosmain yaumal qiyamah al-jar, disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Pertama kali, perselisihan pertama kali yang berlaku nanti di hari kiamat ni adalah jiran. Jiran menuntut jiran. Jiran menuntut jiran. Dan kadang kita tak perasan menyakiti atau mengganggu jiran tadi. Masak apa? Ikan masin. Masya Allah, sedap baunya. Berasap rumah dia. Sekali rumah jiran juga berasap. Kalau duduk di apartmen kan rumah jiran ikut berasap juga. Akhirnya mengganggu. Dalam satu hadis ini Nabi memberikan wasiat kepada Abu Dzar, ya Abu Dzar, bila engkau buat masakan yang berkuah, maka perbanyaklah air dan berikan kepada jiranmu. Kenapa? Sebab kadang kita masak sesuatu menyakiti jiran. Masak berasap ni banyak. Jiran tengah resdung. Macam mana resdung? Ya sudah sakit. Lepas tu macam mana penangkal dia Ustaz? Tangkal dia, bagi ikan masin kepada dia juga. Bagi kuahnya juga kepada jiran. Lepas tu kalau dia dah dapat ikan masin, dah dapat kuah, insya-Allah bila bau asap lagi, jiran tu tak sakit. Tapi dia ada harapan. Sekejap lagi saya dapat ikan masin lah ni. Ya. Sebab dah dapat dari tu.
Kan ada harapan. Maknanya bukan menyakiti atau mengganggu, tapi kita membahagiakan, memberikan harapan. Walaupun tak dibagi ya. Hari itu je bagi, berikutnya tak bagi. Alhasil jiran ni banyak haknya kan. Jiran atau sesama muslim, sama-sama jamaah di masjid ini juga sesama kawan. Tapi sebab orang yang pertama kali menuntut nantinya adalah jiran, ini sangat menakutkan. Kadang kalau kita beli kucing misalkan, kena hati-hati, kena perhatikan kucing tadi. Jangan kita seronok kucing tu tak buang najis kat rumah kita. Lala sekali rumah jiran penuh najis kucing kita pula. Akhirnya mengganggu kita. Kita parking jiran ni. Nabi Muhammad SAW sampai beranggapan nanti jiran ni akan dapat warisan daripada jirannya. Sebab kenapa? La yazalu Jibril awsani bil jar. Sentiasa Jibril tu, ya Muhammad hati-hati dengan jiran. Ya Muhammad baik-baiklah dengan jiran. Ya Muhammad jangan ganggu jiran. Alhasil banyak wasiat Jibril kepada jiran. Sebab sangat merisaukan. Ya. Dan kita hidup, kebanyakan daripada kita adalah memiliki jiran. Hiduplah awak dengan sesuka hatimu, tapi pasti akan dibalas dengan sesuai akan dibalas sesuai dengan perbuatanmu. Termasuk yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW mengenai jiran ni adalah bila jiran tu sakit, kita kena melawat. Bila jiran tu dapat nikmat, kita kena tahniah kepadanya, selamat. Bila dia jiran ada kena musibah, kita kena takziah. Itu termasuk hak jiran. Bila jiran minta bantuan, kita wajib membantunya. Bila jiran minta pertolongan, wajib menolongnya. Bila jiran nak minjam, kita wajib meminjamkannya. Termasuk hak jiran tadi. Dan banyak yang bila mati jiran tadi, kita wajib mengikut jenazahnya. Fatabi' janazatahu. Fatabi' janazatahu. Tapi memang ada sebagian jiran yang suka mengganggu orang lain. Nauzubillah min dzalik. Dalam satu hadisnya Nabi bersabda, la yadkhulul jannata, tak akan masuk surga orang yang tak selamat darinya kejiranannya. Yani jiran tersebut tak selamat daripada gangguannya. Orang seperti ini dikatakan tak akan masuk surga. Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai. Lebih-lebih kalau kita ada rasa hasad kepada orang lain, jiran ke orang lain ke, ini tak boleh. Apa tanda hasad, tanda dengki apa Ustaz? Tanda dengkinya bila dia bahagia, kita susah. Bila dia susah, kita bahagia. Ini banyak berlaku. Bila tengok jiran dah tukar kereta baru, wah ini confirm hutang lah ni. Hutang hari tu tak bayar lagi, nak hutang lagi. Atau ini hasil tipu apa macam-macam gitu. Tak seronok, tak bahagia bila ada orang bahagia. Sepatutnya jiran ni mengucapkan selamat atau tahniah. Tanda hasud. Hasud ni sangat bahaya. Sebab Nabi Muhammad SAW bersabda, innal hasada ya'kulul hasanat kama ya'kulun narul hatabah. Sesungguhnya penyakit hasud ini boleh memakan kebaikan seseorang sebagaimana api boleh memakan kayu. Ni mimbar ni cantik ni. Mimbar masjid ni cantik, mahal. Sebab dah diukir dia apa semua. Tapi bila dah terbakar, dia tak mahal lagi, tak ada harga. Orang ni cantik dia dengan amal je. Banyak puasa, banyak solat tahajud, banyak Al-Qurannya, pergi umrahnya, sedekahnya, cantik amalnya. Tapi kalau ada dengki dalam hatinya, susah bila orang senang bila susah bila orang bahagia, bahagia bila orang susah, itu ada dengki. Ditakutkan apa? Hasud ini boleh membakar amal ibadahnya. Obatnya kata Imam Ghazali, obat hasud, doakan orang yang kita benci tadi, doakan baik. Mudah-mudahan dia tambah rezeki, mudah-mudahan selalu sihat, mudah-mudahan umur panjang. Ikutkan nafsu, kita tak suka dia, tapi kita nak lawan penyakit kita, nak obati kita penyakit hasud. Itu obat daripada hasud. Kita doakan orang yang kita benci, orang yang kita hasud kepadanya, mungkin sedikit atau banyak, kita doakan baik-baik.
Mudah-mudahan Allah SWT sentiasa menjadikan kita hamba-hamba Allah yang selalu memperbaiki amal-amal kita, ikhlas dalam amal ketaatan kita, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala menjauhkan dari kita penyakit hasud, dengki, sombong, riak dan sum'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana manfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatina fi dinina ma ahli kutri unsa wa dzakar, rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama, warzuqil kulla halalan daima wa akhilla ta'ulama nuqda bil khairi wa nukfa kulla syarr. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa akir rabbir ridha minkal uyun waqdi anna rabbana kullad duyun qabla an ta'tiyana rusulul manun waghfir istur anta akramu man satar. Wa salatullahi tashal mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi linasi shifa wa 'alal alil kirami syurafa wa 'ala sahbil masabihil gurar. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih